Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua pelajar. Pada hari ini, cikgu akan sambung tajuk 4.3 iaitu pembangunan produk dan juga pasaran baru di mana tajuk kita pada hari ini iaitu 4.32 iaitu pasaran baharu. Okey, kita lihat dahulu apakah yang dimaksudkan dengan pembangunan produk sebagai ulangan ya. Dalam pembangunan produk, pekerja saling bekerjasama dengan mereka cipta dalam aktiviti penyelidikan dan juga pembangunan atau kita kenali sebagai R&D. Kerjasama ini melibatkan usaha membentuk produk yang boleh diguna pakai dan dikeluarkan dengan harga yang kompetitif serta selamat digunakan. Harga yang kompetitif maksudnya harga yang berpatutan dan boleh bersaing dengan pesaing yang lain. Kebanyakan organisasi perniagaan bermatlamat untuk menambah baik dari segi reka bentuk produk dan persembahan produk mereka secara berterusan. Okey, ini adalah tajuk yang kita akan pelajari pada kali ini iaitu pasaran baru. Strategi pembangunan pasaran merupakan salah satu usaha berkaitan dengan pemasaran strategik yang dilakukan untuk mencari pasaran baharu bagi tujuan memasarkan produk sedia ada. Kita lihat kepentingan pasaran baharu. Pasaran baharu penting bagi menguasai pasaran yang lebih besar dan mengembangkan pasaran sedia ada. Selain itu, pasaran baharu akan membantu mewujudkan peluang pasaran serta mengelakkan daripada terlibat dalam pasaran tepu. Pasaran tepu ni maksudnya ialah pasaran yang tidak boleh menerima pembeli ataupun pengguna yang baru. Maksudnya kalau orang tu dah beli produk kita, dialah orang yang sama sahaja membeli produk kita dan menggunakan produk kita. Tapi sebagai seorang peniaga, kita perlukan orang yang lebih ramai. Disebabkan itulah kita perlukan pasaran baru. Okey. Dalam tajuk pasaran baharu ini, dia merujuk kepada dua jenis pasaran iaitu pasaran domestik dan juga pasaran antarabangsa. Okey, kita lihat pasaran domestik dahulu. Strategi yang digunakan untuk meluaskan pasaran baharu domestik ialah mencari pasaran ke kawasan yang belum diterokai. Strategi ini boleh dilakukan dengan menyertai ekspor ataupun pameran perniagaan yang dilakukan di sesuatu tempat. Okey, dia macam ni. Pasaran domestik maksudnya pasaran yang berlaku dalam sesebuah negara sahaja. Okey, contohnya jika kita ada perniagaan, sesuatu perniagaan dan perniagaan kita beroperasi di Kuala Pilah sahaja. Okey, jadi pasaran baru yang kita nak cari ialah pasaran di luar Kuala Pilah. Contoh, kita nak cuba jual barang kita di daerah Seremban, daerah Jempol, Rembau dan sebagainya. Tetapi, jika kita punya produk memang dah sedia ada, memang kita jual di dalam Negeri Sembilan contohnya. Ya, maknanya produk kita dah satu Negeri Sembilan memang ada. Tetapi, pasaran baru kita ialah apa? Kita nak cuba cari masuk pula cari pasaran di negeri-negeri yang lain seperti Selangor, Kedah ke Perlis dan sebagainya. Maksudnya kita nak cari pasaran yang baru dalam negara kita sahaja. Okey, yang kedua pula ialah pasaran antarabangsa. Okey, bila domestik menyentuh kepada dalam negara. Jadi antarabangsa dia merujuk kepada pasaran yang berada di luar negara kita. Okey, strategi pasaran baharu antarabangsa boleh dibuat melalui aktiviti promosi yang agresif di pasaran yang menjadi tumpuan. Okey, walau bagaimanapun untuk mendapat pasaran antarabangsa ini, sebuah perniagaan itu perlulah menyertai rundingan yang aktif melalui hubungan dua hala, usaha sama, pameran ke luar negara. Okey. Setiap perniagaan akan berusaha untuk menjadikan produknya sentiasa unik berbanding dengan pesaing yang lain. Okey, ini kerana kalau kita punya produk sama je dengan pesaing kita, maknanya pembeli dia akan beli mana-mana barang dia dan dia tak akan beli barang kita sebabnya ada ramai orang yang menjual produk yang sama. Jika produk kita unik dan berbeza, mungkin pelanggan akan membeli produk kita. Kemajuan teknologi juga mewujudkan transformasi kepada
dunia. Pasaran baharu turut dipengaruhi oleh pelbagai faktor seperti teknologi, polisi kerajaan dan juga perubahan persekitaran. Okey, bila kita sebut pasal antarabangsa, kita dah belajar sebelum ni. Okey, kalau kita mempunyai teknologi yang lebih baik berbanding dengan luar negara, produk kita boleh berkembang dengan maju. Dan juga sekiranya polisi kerajaan dalam negara kita menggalakkan berniaga untuk mengeksport barang ke luar negara, itu juga menjadi satu kelebihan kepada kita dan juga perubahan persekitaran. Okey. Pasaran antarabangsa dapat dibentuk melalui kerjasama erat yang dijalankan dengan semua pihak termasuk pihak kerajaan maupun organisasi perniagaan. Seperti yang telah kita pelajari sebelum ini, ada satu agensi kerajaan yang orang kata bertanggungjawab untuk mempromosikan barang kita ke luar negara, ialah siapa? Okey, ingatkan Matrade ya. Okey, ada banyak lagi agensi lain. Jadi, sekiranya sesuatu perniagaan itu untuk cuba untuk mengorak langkah ke luar negara, jadi dia perlu mengkaji dan juga mengetahui prosedur-prosedur yang perlu dilakukan untuk menjual barang mereka ke luar negara. Okey, itu sahaja tajuk kita pada kali ini dan kita akan sambung dalam tajuk yang seterusnya. Sekian sahaja dari Cikgu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.